Ini bab cerai sebelum kahwin. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, bahawa Nabi SAW bersabda, tiada cerai kecuali pada apa yang engkau miliki, tiada pemerdekaan kecuali pada apa yang engkau miliki, tiada jual beli, tiada jualan melainkan pada apa yang engkau miliki. Atau jual beli boleh juga. Ibnu Sabbah menambahkan dalam riwayatnya, lafaz ini tidak ada penyempurnaan nazar kecuali pada apa yang engkau miliki. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya lagi, dengan sanad tadi, dengan sanad Amr bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada datuknya, dan makna hadis riwayat sebelum ini. Cuma perawi riwayat ini menambahkan, sesiapa yang bersumpah ala ma'siyatin, untuk melakukan sesuatu maksiat, fala yamina lahu, sumpahnya itu tidak boleh diturut atau tidak terpakai, tiada nilainya. Dan sesiapa yang bersumpah untuk memutuskan silaturrahim, hubungan kekeluargaan, fala yamina lahu, maka sumpahnya itu tidak dikira atau tiada nilainya, atau tidak boleh diturut sumpahnya itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya lagi, bahawa Nabi SAW bersabda dalam hadis ini dengan tambahan, wala nadhra illa fima btughiya bihi wajhullah ta'ala dzikru, tiada nazar melainkan untuk mendapat ataupun untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini nazar yang diterima, yang dipakai ialah nazar yang dibuat kerana Allah. Babun fit talaq ala ghalat, bab tentang cerai dengan tersalah. Ini berdasarkan satu nuskhah, berdasarkan nuskhah yang lain, ala ghaiz, ala ghadab, ada macam-macam. Kalau begitu, sama ada ghaiz ataupun ghadab, maka ia dengan makna cerai kerana marah, cerai dengan marah ataupun kerana marah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Thawr bin Yazid, daripada Muhammad bin Ubaid bin Abi Salih yang tinggal di Ilya. Katanya, saya pernah keluar bersama Adi bin Adi Al-Kindi, sehingga bila kami sampai ke Mekah, dia mengutuskan saya pergi berjumpa dengan Safiyah binti Syaibah. Safiyah binti Syaibah seorang perempuan yang menghafal hadis-hadis Aisyah, ingat hadis-hadis Aisyah. Katanya, saya telah mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaq, tiada cerai, la ataq, tiada pemerdekaan, fi ighlaq, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan terpaksa. Abu Dawud berkata, al-ghalaq ataupun ghilaq, azunnuhu, saya rasa ia dengan makna ghadab, marah. Maksudnya tiada cerai, perceraian, dan tiada pemerdekaan dalam keadaan marah. Maksud dianya, perceraian dan pemerdekaan hamba dalam keadaan marah itu tidak dipakai, tak boleh tidak dikira, tak jadi. Babun fit talaq 'ala al-hazli, ini bab cerai
dengan bergurau. Cerai dengan bergurau. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara. Jadduhun najaddun, serius. Yang sebenarnya jadi sebenar. Wa hazluhun najaddun, dan gurauannya, bergurau saja pun dikira serius juga, dikira betul-betul juga, yaitu nikah, talak dan rujuk. Itu 2-3 bab kita baca sini. Tengok pula semula. Babun fit talaq qabla nikah. Ini bab berhubung dengan talak sebelum kahwin. Jadi ke kita tak nikah lagi, kita cerai ada bini kita tak nikah lagi, kita tak nikah lagi, jadi ke tidak? Itu bab nak bincang. Sebab ada khilaf. Sebabnya ada khilaf. Jadi ada yang kata kalau seseorang tu secara tanjiz, orang panggil, secara umum lah dia kata, kalau saya nikah, hak jadi bini saya tu terjatuh talak ataupun tercerai. Kalau dia kata gitu, itu tanjiz orang panggil. Satu lagi ta'liq. Lebih khusus. Kita kata kalau saya menikah dengan awak, itu khusus ta'liq, maka jatuh talak. Satu lagi luas sikit pada hak tadi. Kalau saya menikah dengan orang Kota Baru, misal orang Kota Baru, hak jadi bini saya tu jatuh talak. Itu ta'liq juga, orang panggil ta'liq juga. Jadi ada beberapa macam. Ada beberapa macam. Tapi ke mana-mana pun tak nikah lagi. Lagu mana? Jadi boleh dikatakan kebanyakan ulama berpendapat kalau tanjiz, mana kata secara umum itu tak jadi apa, tak memberi kesan, jadi hampa sahaja. Tapi kalau seseorang itu ta'liq, dia kata kalau saya menikah dengan anak dia, misalnya, hak tu Abu Hanifah dan anak-anak buah dia kata jatuh talak. Tapi jumhur ulama kata tak jatuh juga. Macam mana-mana pun tak jatuh. Sebab apa? Sebab satunya hadis ni, kalau tidak sabit hadis ni pun, pasal hadis ni dipertikaikan. Hadis ni bukan semua orang nak terima. Tak apalah, ayat Quran. Kalau kita tengok ayat Quran, beberapa tempat dia sebut, antaranya ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menikah dengan orang-orang mukmin perempuan, kemudian kamu menceraikan mereka, dalam ayat ni dia sebut sebelum kamu menyentuh mereka, tak ada sentuh apa-apa, sebelum setubuh, ataupun memang sungguh lah tak sentuh biasa, tak sentuh. Jadi dia kata bila kamu menikah kemudian kamu ceraikan mereka, mana cerai ni kedudukannya kemudian, selepas daripada menikah tu dulu. Mana ada cerai ni sebelum nikah. Dah kalau kata thumma, kemudian, lepas tu baru ada cerai tu. Sebelum pada tu mana nak ada. Dan nikah pun tak ada lagi. Nikah pun tak ada lagi. Jadi berdasarkan ayat tu, jumhur ulama mengatakan tak ada jadi apa kalau seseorang tu cerai sebelum nikah. Tak ada jadi apa. Kalau dia kata lah, banyak mana pun orang kata dia gila lah. Gitu. Tak ada apa. Orang akan kata dia gila lah. Apa gitu mah. Jadi kalau nak kira jadi, tak jadi. Itulah pegangannya. Adapun orang-orang yang kata jadi gitu, dia peganglah ada beberapa asar
sebenarnya tak berapa kemah lah, tak berapa kemah. Tapi bagi dia dah dia kemah ada khilaf lah. Itulah Imam Abu Daud buat tajuk ni. Dia nak ayat khilaf dan dalil bagi masing-masing. Dalil bagi masing-masing. Bagi orang yang kata kalau nak pegang hadis lah, tak boleh, tak ada cerah sebelum nikah, dia pegang hadis ni. Jadi hadis ni setara mana? Demo sebelah lagi tu pertikaian, hadis ni tak kuat. Halik orang demo tu pegang pun setara mana? Bila lagu tu tak usah cara ke hadis lah, tengok Quran. Thumma talaqtumuhunna, kemudian kamu cerah. Mana cerah tu kedudukannya selepas. Tak ada sebut dalam mana-mana ayat Quran biasanya cerah dulu. Jadi hak itulah kita pakai hadis ni. Imam Abu Daud nak ajar kita bagaimana cara beristidlal. Hadis boleh, tapi sebagai sokongan saja kalau setara. Sebab apa? Sebab ada matar al-warra. Sebab ada matar al-warra tu. Jadi matar al-warra seorangnya dipertikaikan oleh ulama hadis. Walaupun dia ada dalam Bukhari riwayat dia, tapi bukan riwayat usul. Bukan riwayat usul. Jadi setengah-setengah orang yang tak faham dia kata ada dalam riwayat Bukhari, habis bukan gitu. Misalnya matar al-warra ni ada dalam Bukhari pun, tapi bukan dalam riwayat usulnya. Jadi sebagai mutabik atau sebagai syawahid gitu saja. Jadi dengan sebab hadis tu selagi mengikut setengah-setengah ulama tu ya. Kalau hadis an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, ni dua tiga ni semua daripada dia belaka. Salah tu. Kalau tak sambil kira matar tu, tak sambil kira. Kalau hadis an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, mengikut setengah-setengah ulama, dia kata tak sahih hadis itu, dhaif. Jadi dua sebab lah situ. Dua sebab. Sebabnya Muslim bin Ibrahim dan Ibnu Sabbah, dua orang tu guru ni Imam Abu Daud ambil. Hak lagi selepas had. Tapi ke mana-mana pun sanad ni yang sapa kepada matar tu. Matar tu lah yang ambil daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya. Jadi riwayat ni hanya ada dalam Abu Daud, dalam Tirmizi, dalam kitab-kitab itulah. Ibnu Majah ke apa tu, tapi dalam Bukhari ke apa tak ada. Tak ada riwayat dalam Muslim ke an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, tak ada. Jadi mereka kata tak boleh pakai ni, hadis ni tak kembang. Imam Abu Daud nak riwayat kita, nak ajar kitanya, kalau kamu jumpa satu hadis tak kembang, tak apa, boleh pakai lagi hadis tu bila asas dia tu kembang. Apa asasnya? Quran yang anda baca tadi. Jadikan hak tu sebagai asas, hak ni sebagai sokongan saja. Jangan kata hadis ni kalau dhaif tak boleh pakai langsung lalu, tak boleh lalu dalam keadaan macam mana pun tak boleh pakai. Tidak gitu. Misalnya hak ni dan kalau tak boleh pakai, Imam Abu Daud amari agama dia dalam bab hukum. Dia nak ayatnya ada lah orang pakai untuk hukum, tapi bukan pakai ni makna bergantung sepenuhnya dengan ni. Tak boleh lagu tu. Dia campur, gabungkan dengan ayat Quran. Satu. Yang kedua, kebanyakan ulama mengatakan, tak ada setengah-setengah ulama, kebanyakan ulama mengatakan kalau hadis an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, tarafnya hasan, bukan dhaif. Dia tidak sampai ke peringkat sahih, tapi hasan. Hasan ni boleh ambil kira dah dalam hukum. Cumanya jadi cacat sikit ni pasal motor tu pula lah. Jadi ke mana-mana pun ada masalah. Kalau nak kira, kita pakai hadis ni sebagai hasan, hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi sebagai hasan, dan hak bawah dia ni kalau katakanlah sahih boleh pakai dah. Masalahnya tak boleh pakai jugalah kalau kita kata hadis dia hasan pun, sebab bawah tu ada matar tu tidak kuat, dhaif. Tapi apa awak mari juga, apa kata tadi, dia balik ke situ. Itu asas dia. Itu asas dia. Jadi bagi orang yang kata jadi ke apa tu, dia pakai asar sahabat. Asar sahabat tu ada yang sahih juga. Asar tabi'in dia pakai.
Adalah dalam kitab ni pun sebut siapa-siapa orang ada. Yang dia sebut di sini. Tapi asar sahabat itu jadi mereka pegang dengan asar sahabat itu. Itu yang adanya. Jadi asar sahabat itu walaupun mereka kata boleh pakai tu, tapi orang lain tak boleh pakai. Sebab apa? Tak boleh nak lawan hak ni ke mana-mana. Tak boleh nak lawan hak ni. Dengan sebab itulah jumhur ulama kata tak jatuh talak itu. Hadisnya lagu mana? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaqa illa fi ma tam. Tiada talak kecuali pada apa yang kau miliki. Maknanya nak buat jadi suami isteri ni lagu mana? Menikah dulu. Bermakna kita miliki hak talak itu bila menikah dulu. Kalau tak ada menikah, mana kita milik? Kita tak ada milik lagi hak tu. Jadi hak talak itu baru ada apabila ada perkahwinan. Itu maksud dia nya. Wala itqa illa fi ma tamlik. Tiada kemerdekaan kecuali pada apa yang kau miliki. Kalau seseorang itu dia kata saya merdekakan hamba. Hamba tu bukan hak dia, hak jiran dia, hak saing dia, ataupun hak lain-lain lah, hak siapa-siapa lah kita kata. Tak jadi sebab dia tidak milik tu. Nak merdeka dia baru jadi apabila dia merdeka tu atas hamba hak dia milik. Kalau dia tidak milik, dia tinggal tak jadi, hampa saja. Jadi sebab itulah, jadi talak ni pun tu masuk dalam bahagian tu. Tapi kalau dia kata ini mengikut golongan yang kedua yang kata jadi ni, dia kata ketika tu tak ada milik dia lagi, tapi jika berlaku sebab itu, sebab kepada milik itu, dia kira jadi. Misalnya dia kata kalau saya ada hamba, saya beli hamba, saya akan merdekakan. Lepas tu dia beli, hak dia sebut tadi ada, dia ni kata jadilah. Tapi mengikut jumhur ulama dah tak boleh, dia kena milik dulu, biar tentu hak dia dulu. Kalau kecek lagu tu tak boleh. Itulah ada dua pendapat lah. Bukan masalah cerah saja, masalah memerdekakan hamba pun begitu juga. Wala bai'a illa fi ma tamlik. Tidak ada jualan kecuali pada apa yang kau miliki. Atau kita kata jual beli. Jadi kita nak jual ni biar tentu hak kita dulu, barulah jadi. Kalau kita jual kambing orang lain, jual kambing orang lain, mana jadi? Tak jadi. Sebab kambing orang lain itu bukan milik kita. Ataupun kita kata kita beli tu dengan pitih orang lain, tak boleh, bukan milik kita. Barulah jadi milik apabila dengan milik kita. Ikutlah jual, kau beli kau apa. Situ maksudnya. Jadi dia sebut ni banyak, serupa je hukum dia. Cerah pun lagu tu jugalah. Cerah pun lagu tu juga. Ibnu Sabbah, sebab Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tok guru ni, Ibnu Sabbah dia menambahkan, tidak ada penyempurnaan nazar melainkan pada apa yang kau miliki. Dia menazar lah, nak gapo-gapo lah kita kata, nak sembelih lembu ke, lembu tu tak ada dek pun, lembu tu bukan hak dia pun. Kalau ada hak padai tu hak orang lain, itu tak ada. Tak ada. Baru kita boleh kalau kita hak kita. Ini kalau jelas lah, saya menazar nak sebelah lembu tu hak hak orang lain. Kalau kita kata saya menazar kalau boleh gini-gini saya nak sebelah lembu, itu lain. Kena sebelah lah, belilah. Kena beli boleh sebelah, tak apa. Beli tu jadi milik kita dulu, barulah boleh sebelah. Dia kena gitu. Habislah situ. Lepas tu daripada sinilah timbul perbahasan, tapi ini bukan tempat dia. Cuma dalam bab jual beli orang panggil bai' al-fuduli.
Bai' al-fuduli. Dia masuk sini juga perbincangannya, sebab ada di dalam dia sebut bai' fuduli ni lah ke mana. Kita tak suruh dia, kita suruh dia buat kau lain, dia mana-mana bukan jadi rugi, jadi untung kepada kita. Sah ke tidak? Sah ke tidak bai' fuduli? Jadi setengah ulama kata tak sah berdasarkan ni. Tapi setengah ulama kata sah, dia berdasarkan hadis. Tapi hadis tu pihak satu lagi dia pertikaikan lah, itulah masalahnya. Sama-sama pun. Jadi kalau selagi kita tak tahu hadis ni dipertikai ke, disepakati ke, apa susah lah. Jadi contohnya Hakim bin Hizam pernah Nabi SAW beri 1 dinar kepada dia untuk beli kambing, nak kurban. Dia pun beli dengan 1 dinar itu 2 ekor kambing. Nabi suruh beli seekor je. Dia pandai, dia ni ikhtiar dia tu, dia pergi beli 2 ekor. Lepas tu dah 2 ekor ni, hak Nabi nak seekor, dia jual seekor. Seekor salah satu daripada hak 2 tu ni, dia jual seekor. Bolehlah pitih 1 dinar. Boleh pitih 1 dinar. Dia pun buat kelik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kambing seekor hak Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tu lah hak asal tu. Dia buat pitih pula. Pitih apa dia? Dia tu royak gini cerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun doakan keberkatan untuk dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, barakallahu fi safqati yaminik. Semoga Allah memberkati jual beli yang kamu apa nama ni buat ataupun kamu lakukan. Jadi kira-kira sini hak asalnya tidak gitu. Nabi suruh beli seekor, tak ada kata nak untung, nak suruh gini-gini, tak ada semua tadi. Tapi dia buat gitu. Kalau sekiranya tak boleh, kata dia, apa Nabi doa? Dia kena kata lalu tak boleh buat lagu tu. Setengah ulama kata hak ni, hak boleh ni, dia bergantung kepada tuan dia, tuan asal. Kalau tuan dia setuju, tak apa. Kalau tuan dia tak setuju, tak boleh. Sebab apa? Sebab bukan hak dia nak buat gitu tu. Dia tanya dah kau tuan dia tu, bukan hak. Ini atas dasar ni lah, la bai'a illa fima tamlik. Atas dasar ni, sebab bukan hak dia. Dia nak jual, nak beli, nak gua ni tu atas pitih hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira je kan dalam contoh sana. Jadi adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bagi kebenaran kepada dia? Tidak. Jadi bila tidak, bercanggah dengan hak ni. Kira tak jadilah. Hak nu kata, apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa pula ke dia? Ni kata, dia kata kalau dia setuju tak apa lah. Kalau dia tidak setuju tak boleh. Itulah mazhab Syafi'i. Berapa banyak mazhab-mazhab lain lagu. Tapi sebenarnya bai'ul fuduli ni termasuk dalam masalah khilaf. Masalah khilaf. Hak moleknya, kalau kita tidak yakin, tak usah buat lagu tu lah. Takut-takut jadi rugi pula. Takut-takut jadi rugi. Mana-mana kita buat tu tak tahu lagi untung ke tidak. Takut jadi rugi. Jadi kira-kira je dia buat kerja, dia sanggup lah. Kalau rugi pun dia akan bayar. Kira-kira gitulah. Jadi atas dasar hadis ni lah juga. Kemudian kita pergi kepada hadis seterusnya. Juga daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya. Jadi kalau hak ni hak lagu ni, hak lagu ni supaya tadi juga, tapi tak ada perawi hak dhaif tu. Kalau mengikut ulama hak tak terima ada hadis ni, dia kata wa dhaif. Tak ada tu pun moga riwayat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, dia kata dhaif, tak boleh pakai juga. Tapi bagi orang yang mengatakan kalau sanak hak lain tu okey, belakang hak lain bawah dia tu, kalau hak ni kita kata hasan. Kecuali kerana ada sebab lain. Dia kata kepada dia ada tambahan dan riwayat tadi juga, cuma ada tambahan. Sesiapa yang bersumpah untuk melakukan sesuatu maksiat, maka tiada sumpahnya itu dikira. Sumpah dia tu tak jadi, tak ada nilai.
Dia kira tak jadilah. Misalnya seseorang itu bersumpah dia nak minum arak. Kalau dia luluh periksa, misalnya kita nak minum arak, apa tu jadi? Sumpah-sumpah ni bukan main-main. Tak boleh main-main, kena buat lah. Kalau nak kiranya bersumpah, jadi boleh ke dia buat? Tak boleh. Sebab apa? Itu maksiat. Sumpah tu tidak dikira. Lepas tu lepas gitu saja ke? Kena kafarah sumpah. Khilaf pula di situ. Ada yang mengatakan kena kafarah, ada yang mengatakan tak kena kafarah. Saja begitu, istighfar kepada Allah SWT, minta ampun dengan dia, taubat dengan dia, gitu saja. Tak ada kafarah. Kalau kafarah sumpah ni mana? Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Itu sumpah dia. Itulah kafarah dia. Kafarah sumpah. It'amu 'asharati masakin, yang pertama pilihan. Ini pilihan, ada beberapa pilihan. Yang pertama, beri makan kepada 10 orang miskin. Au kiswatuhum, yang kedua, pilihan yang kedua, bagi pakaian kepada mereka. 10 orang tu beri pakaian yang lengkap kepada dia. Bukan beri makanan, beri pakaian. Pilihan yang kedua. Au tahriru raqabah, pilihan yang ketiga, memerdekakan hamba. Itu kafarah sumpah. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum. Itulah kafarah sumpah kamu bila kamu bersumpah. Tapi ulama kata, dia kata ni sumpah maksiat, tak boleh. Dan kalau kita langgar pun kita tidak kena bayar kafarah. Bayar kafarah. Jadi kalau kita langgar, itu sebab kena bayar kafarah tu. Dengan sebab kita, orang panggil tahnif, membatalkan sumpah kita. Sumpah tu kita boleh buat, kita boleh laksanakan sebab benda tu harus. Tapi kita tak buat, kita langgar. Misalnya kita kata kita tak boleh makan ikan tenggiri. Kalau kita gini-gini, makan ikan tenggiri itu bukan wajib, bukan haram, kan? Harus saja nak makan. Boleh tak makan pun tak apa juga. Jadi kita bersumpah. Jadi bila kita nak makan, kita nak lagu mana? Batalkan sumpah kita tu. Batalkan sumpah tu lagu mana? Dengan kita bayar kafarah. Bayar kafarah ni kerana ada pembatalan sumpah kita tu, kita batal sumpah kita tu, atau kita langgar sumpah kita tu, barulah ada kafarah. Ada pohon ni kita memang tak boleh buat. Minum arak saja mana boleh buat. Jadi mana ada masalah nak langgar tak langgar, tak ada masalah langgar. Jadi dengan sebab itu dia kata tak perlu ada kafarah. Lepas tu saja lepas dia sedap lah, semula sumpah pula. Dak, perbuatan lagu tu tak molek. Tuhan tak suka tu, salah tu. Buat main-main sumpah. Jadi dengan sebab itu kena istighfar, kena minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, kalau seseorang itu bersumpah, dia nak buat hak memang fardu atas dia, tak jadi apa juga. Memang dia kena buat. Dia bersumpah nak sembahyang zuhur misalnya. Sembahyang zuhur tu memang wajib atas dia. Dia tak boleh langgar hak tu, tak boleh. Dengan sebab kita kata nak sembahyang zuhur, memang dia kena sembahyang zuhur. Kalau nak batal hak tu, tak ada masalah kafarah ke apa, tak ada. Sebab apa? Sebab tu benda tu memang wajib dah atas dia. Itu dia ada beberapa keadaan. Kalau benda haram, benda wajib. Kalau benda haram hak ni, hak maksiat ni, jadi sumpah dia tu tidak dikira, lara. Jadi hampa, tidak dipakai, tak ada nilai. Tak ada nilai. Cumanya Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan dia kata kena kafarah. Jumhur ulama mengatakan tidak kena kafarah. Tak ada. Dah muka tak jadi, sepuluh talak tadi dah tak jadi, nak kira apa? Tak ada kira. Jadi kita kata dah tak, misalnya kita kata sebelum dia nikah dengan seseorang tu, dia kata kalau saya nikah dengan dia jatuh talak.
dah tak jadi, muka tak nikah lagi. Jadi ada kau nak kira hak dia kata tak ada satu talak jatuh? Tak lah. Tak, tak kira. Lepas tu kalau dia nikah 3 lagi lah adanya hak talak tu. Sebab tadi tak kira. Sumpah juga ni. Jadi sumpah untuk melakukan maksiat ni kena apa dia tak boleh diturut. Maksud la yamina lahu tu tidak boleh diturut lah. Tak boleh diturut. Jangan dibuat. Bahkan Nabi SAW ajar dah, kalau hak molek ni, hak boleh lah. Misalnya makai ikat gigi sekali lah kita kata. Sumpah tak saya pakai ikat gigi. Sumpah tu dengan sebab marah ke apa-apa tak kira lah. Dia jadi sumpah tu sebab apa? Yang ada lah tu sebab. Tak apalah. Kita kata dia tak saya pakai ikat gigi. Nabi SAW menganjurkan dalam keadaan lagu ni, dia suruh batal sumpah. Jangan kita kata nak batal jadi dosa lah. Lepas tu salah lah. Nak agak ada. Nabi SAW ajarkan supaya kita batal. Lepas tu dia fikir, mana lebih molek? Lebih moleknya makan apa-apanya. Jadi batal. Batal lagu mana? Dengan cara makan. Makan. Jadi kafarah tu nak bayar sebelum makan kau selepas makan. Ada khilaf pula situ. Banyak. Ada yang kata sebelum makan tu kena bayar. Ada yang mengatakan tidak, selepas makan lepas tu baru bayar. Dia ada dua pendapat pula, ikutlah nak mana-mana tu tak ada masalah. Tapi kalau hak lagu saat ni hak moleknya gitulah. Sebab orang ni macam-macam. Misalnya dia bersumpah, aku tak saya menikah, tak saya berpoligami misalnya. Kan? Sebab pakai ikat tinggi misalnya. Dia bersumpah, aku tak saya berpoligami misalnya, kita kata apa dia nak agak? Demi Allah dia kata. Gitulah bersumpah ni. Dia kata demi Allah, aku begini-gini tak akan berpoligami. Semula bila dia nak poligami lagu mana? Kalau dia tidak poligami tak apa. Tak ada gapo benda tu berlalu dengan gitu. Tapi bila dia nak langgar, sumpah dia tu, dia kena bayar kafar. Lepas tu nak mana? Hak mana lebih molek? Hak lebih moleknya hak Nabi ajar. Apa yang kita kata lagu tu? Hak Nabi ajar, kita nak buat atau buat suka pasal. Itu. Tapi hak dia buat lebih molek. Dia buat lebih molek. Katakanlah kita tidak berpoligami pak mati. Tak ada gapo lah. Tak ada masalah langgar lah. Tak ada masalah langgar. Tapi kalau dia nak menikah, situ tiba. Hak mana molek? Bersumpah-sumpah tahu-tahu tak boleh ada. Tadi dia bersumpah dah, lepas tu nak nikah lagu mana? Nak sangat ke anak ni? Nak lagu mana? Dia kena langgar, kena nak poligami. Kalau tidak, tak boleh anak dia. Hak mana lebih molek? Agama kita mengajarkan kepada kita hak lebih moleknya batalkan sumpah tu. Hak ni lebih molek, lebih besar lagi maksudnya. Walaupun Allah SWT tak kenal main sumpah-sumpah ni, tapi dia tahu dah kelemahan kita, kan? Dia tahu dah. Dia bagi jalan lagi kepada kita. Kafarah tu lah. Itu jalan dia. Tujuan kafarah tu supaya kita insaf bahawa tak boleh main-main nama Allah. Tak boleh main-main. Kalau kita buat tu memang sungguh. Sesiapa yang bersumpah untuk memutuskan hubungan kekeluargaan, qati'atur rahim, hubungan kekeluargaan, putuskan rahim. Sebab manusia ni masa dalam perut dia duduk dalam rahim ibu. Dalam rahim ibu tubik mula-mula, tubik nombor 2, katakanlah 2 saja. Kalau banyak lagi pun ia juga sumpah lah. Tubik hak ni menikah pula, ada anak pula. Hak ni menikah, ada anak pula. Dihubungkan lah, jadi anak saudara, jadi sepupu, jadi gitu-gini. Itu rahim. Sebab dia ada kaitan dengan rahim. Satu rahim asal dia. Satu rahim asal dia. Sama ada bertemu pada datuk, nenek, atau pada ibu, atau atas lagi daripada tu, tak kira lah. Asalnya satu rahim. Dia main situ. Itu besar tu, hubungan tu besar. Tak boleh main-main. Hubungan keluarga kita panggil hubungan kekeluargaan. Dalam Quran berapa banyak sebutkan benda-benda ni, benda besar, dosa besar. Termasuk dalam dosa besar memutuskan
hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan tu tidak nanti orang Islam sama Islam saja, orang kafir pun dia ada hubungan kekeluargaan, dia kena jaga juga. Katakanlah ayah dia, mak dia tidak Islam, tapi dia mari daripada orang tu, dia rahim, sebab dia sebut rahim, mari situ je. Jangan putus, tak boleh. Salah. Fala yamina lahu, benda ni besar tak besarnya, mana kalau bersumpah untuk buat benda ni tak jadi apa, tak boleh. Bahkan kita kena pergi hubungi. Kalau kita bersumpah langgar saja, benda ni salah, tak ada jadi apa, kita pergi hubungi keluarga kita. Jangan kita takut tak tutup pasar. Kadang-kadang orang ni kerana kejahilan ni dia takut. Dia telah bersumpah, dapat nak buat lagu mana? Dia jaga tu kat sumpah, tanya tak sih orang, dia buat lagu mana? Ada juga orang dia takut. Jadi siapa dia tak buat, lepas tu duduk senyap. Tak kenal. Kalau kita tak tahu, kena tanya. Innama syifa'ul ayyi as-su'al. Apa dia, penawar ataupun ubat kejahilan itu ialah bertanya. Kena tanya. Bila tanya boleh sesat. Benda lagu ni benda maksiat, langgar saja. Kalau kita pakai pendapat ulama kata tidak kena kafarah apa-apa, sesat. Taubatlah. Taubat istighfar tu. Kalau kita pakai hoksa lagi, sebab dia nak jaga, jangan main sumpah main-main, jangan buat sahih kata, buat main ni, kena bayar kafar. Ikut cara lagu tu. Jadi kedua-dua tu ada hadisnya. Dan seterusnya riwayat daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya lagi, dia kata ada tambahan dalam riwayat itu. Nazar-nazar ni hak kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas kerana Allah. Itu nazarnya. Nazar yang dikira hak tu. Lepas tu kena ambil kira pula benda tu benda setara mana, benda harus. Hak tu baru kira jadinya. Kalau nak kafarah, nak gapo pun semua terima tu. Ada kafarah bila kita langgar hak lagu saja. Adapun hak maksiat, hak wajib tu ada khilaf lah, ada khilaf. Nazar kerana Allah. Jangan kita bernazar kerana siapa-siapa. Kerana siapa-siapa. Kata kemudian menazar di kubur Tok Wali. Menazar tu, kita menazar tu nak anggap dia nak sembelih ayam, kau nak sembelih kambing, kau buat pergi kubur kau gapo. Itu tak kena, tak boleh. Tidak kerana Allah. Tidak kerana Allah. Jadi kena kerana Allah. Jadi bernazar kerana hantu, syaitan, jin, kau gapo-gapo. Kalau sembuh gini, kena buat pergi sini benda. Tak boleh. Itu tanda tidak kerana Allah. Kalau kerana Allah tak nak, makailah kepala kambing tu, apa yang nak buat pergi situ. Lebih kurang jadi sepuh Hindu ataupun sepuh orang kafir lah, buat pergi buah-buah dekat berala, buat ke dia cuah susu situ. Maka kita itu cara Islamnya. Jadi menazar kerana Allah semata-mata, jangan kerana orang lain. Jangan menazar kita pergi ni bukan tempat kita je, alhamdulillah tak ada, dulu banyak juga. Sekarang ni kau tak ada. Jadi setengah-setengah tempat di negara-negara Islam juga, orang Islam juga kira-kiranya, dia buat memang kalau boleh gini, dia pergi nazar di kubur terutama. Ini jadi masalah. Pemujaan kubur, dia pergi anak-anak nak gotu, nak goni rakyat lah. Lepas tu kalau dapat dia akan buat mari kapal-kapal buat pergi situ. Walaupun buat pergi tu nak bagi kepada orang sesak, kepada orang miskin, tak boleh. Di tempat tu, dengan kaitkan tempat tu, jangan. Kalau nak beri kepada orang miskin, tak apa. Nak beri makan kepada orang miskin, tak apa. Kalau boleh, tak apa. Tapi jangan kaitkan dengan tempat tu, dengan sebab berkat Tok Wali dalam kubur tu. Itu syirik, tidak kerana Allah. Kerana Allah tak ada benda-benda lagu tu, tak ada. Itulah kesimpulan hadis-hadis ni. Dia ada tambahan situ, tambahan di sini, berdasarkan riwayat yang berbeza-beza tu ada beza lah. Jadi sebab apa? Sebab hak tadi
Sebab Islam ni dia jaga benar. Dia jaga benar apa dia? Syirik. Unsur syirik tak boleh benar. Itu musuh nombor satu. Musuh nombor satu ajaran tauhid, iaitu syirik. Apa bentuk pun dia jaga lalu, kawas lalu. Sebab itu kena kerana Allah, wajhullah, fi mabtughiya bihi wajhullah. Itulah nazar yang diterima oleh Allah SWT, yang boleh kita buat. Sebab manusia ni kadang-kadang dia memang gitu. Itulah Allah SWT bui itu supaya kita lepas perasaan itu. Kalau tidak, manusia ni kan dia serabut. Misalnya psikologi dalam agama dia ambil kira benda-benda ni. Manusia ni ada nak suka, tak kata tak ada suka. Kalau tak ada suka, dia agama Sikh saja, dia tupai raya orang lain. Dia tupai raya orang lain. Macam Vesak kau gapo ke. Tu dalam Hindu pun ada, dia tupai. Dia sendiri tak ada. Kalau macam agama, tapi kemudian kau ada lah, dia berfikir tak boleh pergi sempena kau tu, sempena kau ni, asal dia tak ada. Tapi kalau agama Islam ada raya puasa, raya haji, situ kita suka, boleh menyatakan kesukaan. Memang manusia ni kalau dia tak boleh suka tu, tak boleh lepas, tak puas hati. Jadi tak ada keseronokan hidup, tak ada. Supaya kalau boleh anak, apa boleh anak, suka kan? Pas suka orang kan nak menyatakan tu. Sebelah kambing panggil lah orang makan. Tu nak melepaskan perasaan kita lah tu. Dia melera belakang. Manusia ni ada juga tempatnya dia dikehendaki sedih. Kalau tak ada sedih pun tak boleh juga. Kalau tak ada sedih. Dengan sebab itu dia bagi arahan kepada perempuan yang kematian suami dia supaya berhidat, berkabung. Orang panggil berkabung. Perkabungan itu ada hak dia, ada batas dia. Kepada ni sekian-sekian hari, kepada ni sekian-sekian hari, dia ada hak dia. Dan ada maksudnya. Kalau tidak, nampak sangat pelik. Nampak sangat tidak menghargai orang yang selamat. Misalnya kepada suami, nampak sangat tidak menghargai orang yang selama hidup. Cara umumnya pagi kelik, petang kelik, malam bahkan duduk dalam bahaya buat kerja, nak cari piti, nak tanggung siapa? Tak tanggung, duduk rumah. Tiba-tiba bila mati, dia pakai baju comel-comel lah. Apa perasaan? Dan kalau keluarga lelaki tengok, apa perasaan dia? Mesti sedih, mana tak ada menghargai langsung. Dia ambil kira belakang. Supaya juga manusia ni kadang-kadang dia nak sesuatu tu siapa dia sanggup buat benda gini-gini. Kan manusia ni kadang-kadang ada gitu, dia nak benda, dia sanggup bunuh orang tu, dia sanggup curi, dia sanggup buat itu, dia sanggup buat ini, kerana nak sesuatu. Agama Islam ajar tak boleh buat lagu tu, tak boleh buat ikut serah lagu tu. Boleh kalau nak. Itu perasaan semula jadi manusia tu. Dia kalau nak apa-apa dia sanggup buat. Dah sekat tak boleh, jadi tak boleh langsung, jadi bekak lah kata, sakit kepala lah, dia buih. Munazah, kalau boleh benda ni, aku akan buat benda gini-gini. Buat benda tu benda yang molek lah. Dia sedekah, jamu orang, beri pakaian kepada orang. Tu memang manusia nak benda tu. Kalau bila dia boleh bagi kan, dia rasa semacam kepuasan dalam diri dia. Kalau tak dapat hal tu kan, tak boleh terbuku dalam hati dia. Itu semula jadi manusia. Cumanya sebab apa? Nak pusing lah. Takut-takutnya jadi buat benda tak molek manusia. Dia boleh jadi gitu. Kadang-kadang kerana sesuatu dia boleh buat apa saja. Kerana dia gila pada seseorang perempuan tu, katakanlah dia sanggup bunuh bini dia. Kadang-kadang manusia ni nak alih waktu lah. Jangan buat gitu. Jangan. Sebab apa? Dia sanggup. Jadi sakok bila tak boleh, lepas tu nak buat lagu mana? Buat lagu lain. Ada cara dia nak melepaskan perasaan. Lagu ni dia kata, itulah nazar. Kena kerana Allah. Kerana Allah tidak boleh buat benda
sesuatu yang bercanggah dengan ajaran dia, dengan agama dia. Nak minum arak, nak got, nak bunuh orang tu. Itu mana boleh? Tak boleh. Boleh? Dia royak lah benda lagu ni boleh. Hak wajib dah tak perlu hak wajib dah. Hak benda hak tidak mestilah asalnya, tapi kita nak bui. Babun fit talaq ala ghalat. Ini bab talak dengan tersalah. Lagu mana? Jadi berdasarkan nuskhah ini, dalam nuskhah yang dipakai oleh Ibnu Ruslan dan lain-lain, dia kata at-talaq ala ghalat, salah. Ia tidak disengajakan, tiba-tiba tobek, salah. Jadi talak dengan sebab tersalah ni tak jadi mengikut jumhur ulama. Tetapi mengikut setengah-setengah ulama, terutamanya golongan Hanafiyah, ulama-ulama dalam bahasa Hanafi kata jadi. Tak usah pakai lah tu. Hak jumhur ulama kata tak jadi. Lagu mana salah-salah? Misalnya orang kita ni kan ramai pasal latah. Orang latah kita cokek dia, pinggan dia, kita cokek dia tu baik macam-macam. Jadi tu bukan dia sengaja, tersalah, tersalah. Ataupun lain-lain lagi, mana yang jelas itu tersalah, bukan disengajakan. Tak jadi. Tapi dalam setengah-setengah nuskhahnya di sini dia kata at-talaq ala ghadab. Ghadab maknanya cerai kerana marah, dengan sebab marah. Ataupun ada juga dalam setengah nuskhah, ada beberapa di sini ala ghair. Kalau ghair sama juga dengan ghadab, maknanya marah. Jadi cerai kerana marah, dalam keadaan marah, jadi ke tidak? Imam Abu Daud bila dia buat tajuk-tajuk gini kan, dia nak royak, ada khilaf tu, ada khilaf. Boleh dikatakan banyak kitab-kitab syarah Abu Daud ni, termasuk ni Aunul Ma'bud apa, dia kata kecenderungan Abu Daud sendiri, pilihan Abu Daud dalam masalah ni, kalau dalam keadaan marah tu tak jatuh talak, tak jatuh talak itu, tak jadi cerai. Tapi dia kena marah tu marah sungguh sehingga macam hilang akal lah, gitu. Bukan marah sikit-sikit. Kalau lagu tu boleh katakan jarang benar lah berlaku perceraian. Sebab apa? Boleh dikatakan semua jadi hak cerah-cerah, marah lah, marah lah. Hak maksud di sini marah yang diterima dalam salah satu pendapat Imam Ahmad pun terima juga, tak jatuh talak. Sekiranya marah tu marah sungguh lah, sehingga macam hilang akal, macam hilang akal. Lagu mana kita kata nak tahu marah sehingga hilang akal? Payah juga kan kita katakan gini mudahnya, sehingga dia melakukan sesuatu yang membahayakan diri dia sendiri. Itu tandanya marah sungguh. Sepak katil tu siapa patah betih dia. Siapa dia sakit? Siapa yang sakit? Bukan dia kata orang dah. Jadi tak molek ni benda, tak molek berlaku, tapi itulah kenyataan yang berlaku kadang-kadang. Sepak katil tu marah, siapa patah betih dia? Bahal meja kau kapal siapa pecah, siapa luka dia sendiri luka, dia sendiri yang sakit. Nak marah saja sebab dia tak saya kocok tu orang tu, dia tak saya sepak orang tu, lalulah dia buat gitu, sehingga di luar kawalan lah, di luar kawalan. Kalau jadi tabiat dia pasal lagu tu tak boleh, tak kira tu. Sikit-sikit pakung, sikit-sikit pakung, itu biasa dah tu. Marah sikit pakung lah, tak kira lagu tu. Dia kira hak ni tidak biasa lah, tidak biasa. Lagu tu
Mana kira-kiranya lepas tu bila dia khabar tu dia jerit kan, jerit sungguh. Gitu. Kemarahan pada kemuncaknya. Masing-masing tahu. Terpulang kepada masing-masing. Terpulang kepada masing-masing. Sebab itu dia kata summa talaq ala ghaiz waqi'un 'inda al-jumhur. Mengikut jumhur ulama, kalau cerai ni atas dasar marah, jatuh. Tak kira mu marah setara mana pun, jatuh. Mu kena kawal lah diri tu. Apa yang sampai gitu mu? Jatuh. Jangan main-main. Wa fi riwayatin 'anil Hanabilah, dalam satu riwayat Hanabilah, ini riwayat riwayat daripada ulama mutaakhirin dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad, dia kata tak jatuh. Ni dalam kitab ni. Lepas tu dia sebut wa zahir annahu mukhtarul musannif rahimahullahu taala. Yang jelasnya daripada cara Imam Abu Daud buat gini ni, inilah pendapat pilihan dia. Yang ni bagi dia tak jatuh. Kalau marah tak jatuh. Dan ini kalau nak kira dalam mazhab Ahmad adalah pendapat, tapi bukan pendapat yang masyhur juga. Hak masyhurnya semua orang lain jatuh. Jadi talak sama ada satu lagi dia adalah setengah-setengah nuskhah tu dia ada babun fit talaq ala ighlaq ataupun ghalaq. Dia ada. Jadi di sini ada beberapa lah. Tak serupa tu lafaz dia. Kalau kata ighlaq, kebanyakan ulama mengatakan talak dalam keadaan dipaksa. Orang paksa dia, mu cerai bini ni. Kalau tidak aku bedil lagi. Mana paksa lagu tu. Imam Abu Daud nak cerita khilaf tentang hak ni beberapa perkara ni. Ada juga yang faham ghalaq ataupun ighlaq tu dengan makna tentang talak putus, talak yang menjadikan ighlaq, jadi tertutup semua pintu. Ighlaq tu makna tutup, tertutup semua pintu untuk kelak baik. Jadi makna talak 3 lah maksudnya. Talak 3, itulah orang panggil talak ighlaq. Talak tutup habis pintu sehingga tak boleh kelak baik dah. Jadi lagu tu macam mana? Kalau kita ambil hak ni, dia ada kait dengan hak dulu. Ada bab khusus berkenaan dengan hak tu. Ada beberapa lah nak ceritanya. Di sini ada beberapa lafaz yang memberi makna yang berlainan. Kalau hak paksa tu boleh dikatakan semualah ulama mengatakan tak jatuh talak lah. Tak jatuh talak. Mana kalau dipaksa, dia pun cerai. Kalau kata suruh talak 3 sekali pun tak jatuh serabut. Hak tu boleh dikatakan semua ulama kata gitulah. Kalau atas dasar marah tadi ada khilaf lagi. Atas dasar tersalah pun tak jadi juga. Boleh dikatakan semua kata gitu. Semua kata gitu. Lepas tu sama ada termasuk dalam ghalaq ni, tersalah ni, mana apabila seseorang tersebut tu tanpa sengaja dengan tidak niat. Adakah termasuk hal tu? Jadi kalau tidak niat begitu, dia ada khilaf pula situ. Itulah yang Imam Abu Daud nak isyaratkan dengan buat tajuk ni. Sama ada Imam Abu Daud berdasarkan beberapa nuskhah dia berbeza-beza begitu, ataupun kekeliruan penyalin dia, hak sepatutnya ghadab jadi ghalaq, hak tu tidak dapat dipastikan. Tapi ada beberapa nuskhah lah berbeza-beza. Atas lafaz tu ya, sebut itu je yang jadi beza tu, atas lafaz tu. Jadi kalau hak ghalaq tadi tidak sengaja,
macam rata. Tu tertudah dak. Tertudah kira tak jatuh. Satu lagi tidak sengaja lah ke mana? Dia mengucapkan lafaz itu. Dia kata kepada bini dia, tunjuk-tunjuk gitu. Tapi dia hanya mengulangi seni kata lagu saja. Dia tidak maksudkan. Dia jahil nak lagu mana? Jahil. Dia kata lagi, jatuh ke tidak? Pernah satu orang dia tanya anak masalah ni, susah hati benar ni. Kira-kiranya pasal dia ada anak amat dah. Jadi kalau mungkin dia kata bukan sekali, dah ulang lagu. Janganlah dia buat lagu tu. Dia ulang lagu tu. Ada lagu Melayu. Gabriel tahu isteri ku ceraikan lagu tu lebih kurangnya. Dia royak lah. Dia tanya orang tu, orang ni, beberapa orang tu kata jatuh talak. Mu tak boleh kelip baik lah. Mu gini-gini. Jadi susah hatilah dia ni. Macam mana? Nanti akan datang kita akan jumpa bab gurauan jadi ke tidak, akan datang ada khilaf di situ. Dia mari jumpa dengan anak dan kata, sebab apa dia ni susah hatinya, siapa dia nak jual tak habis, tak harta dia nak pergi Mekah taubat dengan Tuhan, nak jual, nak tinggal tak sih. Sampai begitu sekali perasaan dia. Anak kata tak jatuh, tak payahlah. Cuma bertaubat lah, kata lagu tu. Tanya sungguh, tak ada niat. Memang tak ada niat, dia kata semua. Tapi duduk tunjuk-tunjuk gitulah. Tunjuk-tunjuk gitu. Semata-mata mengulangi lagu. Adakah ini dikira tersalah? Ada dua lah pendapat. Jadi kita kira sebagai tersalah jugalah. Itu lebih baik. Kalau tidak, dah berapa kali dah dia ulang? Banyak kali lah. Dah kalau setiap kali tu satu jatuh, lebih pada 3 lah. Lepas tu dia suka lah, alhamdulillah suka. Yalah, orang-orang hak lagu ni kan, yang nama dia tidak tahu. Kadang-kadang ustaz-ustaz ni pun, yalah kita tak boleh kata dia juga, muka dia pun ada kitab juga kan. Dia kata berdasarkan kitab. Jadi kita biarlah masing-masing pendapat. Tapi bagi anak semua lain tu tak sah lah. Jadi menyebabkan tekanan kepada orang. Kalau dalam keadaan benda-benda macam saat ni lah, tidak sengaja kerana kejahilan dan benda tu masih ada khilaf lagi, tak sah. Sebab kadang-kadang yalah, dia kata dia ada jari dia ada kan jari nail, orang ada 5 dia jari nail lebih, tidak berfungsi jari. Doktor kata boleh buat. Ada orang yang kata tak boleh mengubah kejadian Allah. Dah Tuhan buat lagu tu, kita kena terima. Ada je. Waktu pun mari jumpa dengan anak kata, tak, bukan lagu tu maksudnya. Buat apa kalau nak buat, kalau tidak mudarat. Kalau pasti tidak mudarat, jamin selamat. Selamat tak apa buat. Itu tidak termasuk dalam mengubah kejadian Allah. Bahkan kejadian Allah hak skala lagu mana? 5 kita kerak so biar jadi 4. Tu mengubah kejadian Allahnya. Atau 5 kita tambah biar jadi 6. Kita sengaja. Itu mengubah kejadian Allah. Kalau dia naik dalam keadaan tak betul, bukan kejadian Allah hak biasa, dah kita ubah tu, tidak jadi masalah. Sepuluh gigi lagi gigi jongnya. Pada biar gitu. Walaupun kita ada cara dah. Boleh ikat ke apa, jadi molek gigi. Hak biasa-biasa orang ramai ni molek ke tak molek gigi? Molek. Kita ubah tu biar jadi super hak skala, hak lebih ramai, mengikut kejadian Allah biasa. Tidak masuk dalam mengubah kejadian Allah. Hak mengubah kejadian Allah ni, orang zaman itu setengah-setengah tempat tu dia kikir gigi dia ni biar jadi halus gigi, biar jadi belubai-belubai tengah. Kononnya comel lah tu. Tu mengubah kejadian Allah. Dia saja kata comel, tanya orang dalam dunia hak lain kata comel ke tidak lagu tu. Tak ada kata comel. Sebab ada setengah-setengah suku kaum di Afrika, hak comel bagi dia gongok tu comel. Jadi pakat cabut gigi belakang, hak boleh-boleh pun cabut jadi gongok. Hak tu comel di sisi dia je dah. Itu mengubah kejadian Allah.
Hak comel-comel molek-molek Tuhan buat. Jadi kalau kata comel pok dia je. Stopok tu lain dalam dunia tak ada kata comel lagu tu. Semua pakat buat gigi palsu belakang tu. Buat apa? Kenal belakang tu menunjukkan semua hati manusia ni kenal gigi yang comel. Apa nak rongok pula jadi comel? Jadi tidak, tak termasuk. Inilah kekeliruan dalam masyarakat. Kadang-kadang dia bawa pendapat-pendapat lagu tu menyusahkan orang saja. Menyusahkan orang. Tidak faham hak sebenar. Jadi riwayat ini kita pergi kepada riwayat ni talaq ala ghalaq. Jadi ceritanya Thawr bin Yazid kata dia meriwayatkan daripada Muhammad bin Ubaid bin Abi Saleh yang duduk di Ilya. Dia kata, siapa? Muhammad bin Ubaid tadi. Dia kata saya keluar dengan Adi bin Adi Al-Kindi. Bila sampai Mekah, dia pun hantar saya pergi jumpa dengan seorang perempuan, Safiyah binti Syaibah. Ceritanya Safiyah ni dia ada ingat banyaklah hadis Aisyah. Muka anak buah Aisyah lah kira-kiranya. Dia pun pergi. Pergi, dia pun rayaklah hadis Aisyah ni. Aisyah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada cerai, tiada pemerdekaan fi ighlaq. Jadi atas dasar ni lafaz hadis ni. Sebab itu dalam setengah-setengah nuskah dia kata babun fit talaq ala ighlaq. Ighlaq bukan ghalaq, ala ighlaq. Sebab ni lebih sesuai dengan hadis. Lebih sesuai dengan hadis. Nuskah tu kalau kita pakai lebih sesuai dengan lafaz hadis. Jadi setengah-setengah ulama dia pakai tajuk ni babun fit talaq ala ghalaq, sedangkan dalam hadis tu tak ada sebut ghalaq. Sebab ighlaq tu makna dia ghalaq lah. Mana dalam keadaan terdesak, terkunci, dia tak boleh nak buat apa. Bukan dalam kawalan dia. Misalnya orang yang latah, bila kita cokek dia tubik macam-macam kata. Siapa dia kata aku ceramu, bini dia duduk depan. Hak tu makna ighlaq, supaya orang yang terkunci lah. Dia berkas tangan dia, tak boleh nak buat apa. Orang terkunci dalam rumah, kau tak boleh nak tubik, tak boleh nak buat apa. Jadi hak tubik daripada dia tu hak tersalah lah. Dia ambil hak tu. Tapi kalau nak kira lafaz dia hak sebenarnya ighlaq. Berdasarkan hadis ini. Jadi cerai dalam keadaan dipaksa, tak jadi. Merdekakan hamba dalam keadaan dipaksa, ditekan, tak jadi. Dia benda ni kena dengan sukarela. Sukarela dengan sedar, bukan dalam keadaan tak khabar buat tu. Ataupun dalam keadaan terdesak sangat, terancam nyawa, tak jadi. Inilah hadisnya. Abu Daud berkata al-ghalaq, saya rasa makna dia ghadab, kata dia. Atas dasar ni lah setengah-setengah ulama tu buat tajuk ni babun fit talaq ala ghadab. Ghadab pula. Sebab Abu Daud mentafsirkan makna ghalaq tu situ dengan makna ghadab, marah. Tiada cerai dalam keadaan marah. Gitu. Tiada pemerdekaan dalam keadaan marah. Apa pula lagu tu marah jadi merdeka pula dah. Marah kau tak siwi merdeka lah kalau marah ke hamba. Kita kata sebab itulah dia jadi fikir tajuknya mana sesuai. Sebab kalau kita kata marah kau tak siwi merdeka lah hamba tu, apa merdeka. Begitu. Tapi setengah-setengah ulama kata marah tu lagu mana? Merdeka kata. Dalam keadaan dia marah, bukan marah kepada hamba tu, marah kepada benda lain, gol lain. Jadi dia tubik tu bukan dengan ikhlas hati, bukan dengan sukarela. Begitulah. Tapi dia nampak bercanggah dengan hadis kemudian. Apa ni? Hadis cerai dengan gua. Dia bercanggah pula dengan hak tu. Dengan sebab itu ramai ulama tak sepakat. Dia nak pakai hak kemudian. Kalau kita sengoti pun jadi sengoti, tak sengoti pun jadi juga. Termasuklah cerai. Di dalam riwayat ni dia sebut 3 perkara. Cerai, nikah,
cerah dan raj'ah. Dalam setengah-setengah riwayat tepat rojok tu dia tersebut memerdekakan hamba. Jadi hadis ni bercanggah. Kita nak pakai hak mana? Kena pakai hak lebih kuat, kata dia. Hak lebih kuatnya hak mana? Hak kemudian. Hak kita tak baca lagi. Baca dah tadi hadis, tak bincang lagi. Hak ni tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab hadis ini tidak kuat, dhaif. Dengan sebab adanya Muhammad bin Ubaid bin Abi Saleh itu seorang perawi dhaif, dia tak sifatkan. Tak sifatkan. Dengan sebab tu tapi itu masalah gurau kalau tersalah. Sebab itulah dia tajuk ni tersalah. Kalau tersalah tu tidak sampai hadis ni, kalau tak ada hadis ni pun dia kira tak jadi juga. Kalau dalam keadaan kita pakai ighlaq dengan makna paksa, waktu pun kira tak jadi juga, sebab ada hadis lain hak sahih. Apa dia? Iaitu rufi'a an ummati. Hak itulah. Ni kalau ada kitab ni boleh tengok muka surat 283. Hak ni sahih. Iaitu rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Itu hadis ni. Dia angkat mana tidak dikira lah, tidak dikira salah umat aku kalau dia melakukan sesuatu tu dengan sebab tersalah, terlupa. Dua. Yang ketiga, dipaksa. Dia tidak kira jadi. Kalau cerah apa dalam keadaan dipaksa. Jadi hadis ni Imam Abu Daud mari waggap dia kalau tak boleh pakai. Lepas tu dia sendiri pun pilih hak tu dalam keadaan marah. Tak jatuh, tolak. Dah tak boleh pakai. Dah tak boleh pakai. Dia pergi kepada hadis lain. Mana dia nak ajar kita, nak ayat kepada kita. Kalau kita tengok satu hadis tu tak boleh pakai, kita tengok kita boleh campur dengan hak lain kalau tidak. Kalau boleh campur dengan hak lain, ada asasnya, hak lebih kuat, kita boleh pakai juga. Macam tadi ayat Quran, hak sahih hadis tak ada, tapi ada ayat Quran, itu asas dia. Ni hadis ni dhaif, tapi hadis ni kuat, boleh pakai. Sebabnya dalam keadaan orang tu marah, dia boleh tersalah. Kalau marah sangat, dia boleh lupa, tak sedar diri. Dia macam dipaksa, tertekan sangat. Itu makna dia tu, berdasarkan makna dia. Jadi boleh campur lah. Sebab tu dia pakai juga. Tapi dia tidak buat asas tu. Asasnya ni hadis-hadis hak lagu ni, rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Hadis tu. Adapun hak gurau, hak gapo tu, itu cerita lain, bab lain. Hak ni bab ni. Kemudian babun fi talaq 'ala al-hazli, talak dengan bergurau, dalam bentuk gurauan. Lagu mana? Hak ni mana kena nak wayaknya benda ni benda besar, tak lewat main-main. Manusia ni kadang-kadang kalau bagi kelonggaran dia, kau jadi tak boleh. Jadi pakai sekat dulu lagi, kata selalu kalau gurau pun jadi, gurau pun jadi juga. Apa dia? Nikah. Tak lewat gurau main-main. Dengan sebab itulah. Tapi tempat kita ni dipakai juga, alhamdulillah, bagus. Misalnya kalau berlakon, kalau kena kanuk dia sendiri, dia kata lagu tu jadi. Sebab apa tak boleh gurau pun kira jadi, kira yola juga. Jadduhun najaddun wa hazluhun najaddun. Kalau serius, kalau betul-betul pun jadi juga. Kalau tak betul, gurau pun jadi juga. Misalnya gurau ni lagu mana? Wak lolok lah. Wak lolok. Dalam berlakon tu, kalau katakanlah dalam berlakon tu, ni ayah Hak Tino tu memang anak dia, sama-sama berlakon.
dia kahwinkan dengan seseorang, dia kahwinkan dengan seseorang, berlakon saja, gurau saja, tak boleh. Ni berdasarkan hadis ni dia jadi. Lepas tu kita kata mana bersedia sebagai saksi. Saksi-saksi ni tidak nanti bersedia lagu mana. Hak mana ada situ tu ialah. Hak mana ada situ. Tidak nanti hak ada tangan depan tu email tu. Hak asalnya, hak sebenarnya. Hak mana ada situ tu kan. Dia kata ya Allah sungguh ayah kata untuk anak dia. Saya kahwinkan awak dengan anak saya ni memang anak dia. Jadi tak boleh main-main. Sebab itulah rasanya tidak ada filem-filem buat lagu tu. Kalau ada pun bukan anak dia lah, dia kata begitu. Bukan anak dia semua. Jadi kalau bukan anak dia, semua tak adil lah. Semua tak adil. Mana tidak tepat dia, bukan milik dia, bukan hak dia, jadi kira tak jadi. Lepas tu kecek ke mana? Kecek saja. Kecek saja. Jadi kahwin tak boleh main-main, gurau. Jadi cerai gurau tak boleh juga. Kalau hak serius tu, kalau hak sungguh tu kalah, main-mainlah hak tu. Kalau gurau buat lolok tak boleh. Istilah buat lolok tak boleh. Orang tua kata buat lolok tu serambi pelawak lah. Dan rojok pun begitu juga. Jadi kalau seseorang tu dia kata dia rojok dah, gurau aja tak boleh, tak kira gurau jadi. Jadi dalam setengah riwayat tepat rojok tu dia sebut memerdekakan hamba. Sebab apa? Memerdekakan hamba wak lolok gurau gitu pun jadi. Sebab dia Islam ni nak sangat hamba itu dimerdekakan. Jadi sehingga main-main gitu pun jadi juga. Dia tak sewi orang ni terus jadi hamba. Lepas tu hak tadi cerai ke apa talak tu tak boleh main-main benda ni benda sensitif, benda yang berkait dengan kemaluan. Kita berkait dengan kemaluan ni dia kena berhati-hati. Jadi caranya begitulah, nak sekat supaya orang tidak main-main. Jadi dia kira jadi. Antara hak kata jadinya kepada dia ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi dan lain-lain lagi. Ni kita ada ayat tadi tu. Orang yang duduk ikut lagu tadi tu, dia tidak sengaja. Ni. Wa khalafa fi dhalika Ahmad wa Malik wa qala innahu yaftaqiru al-lafz as-sarih ila an-niyyah. Ni kalau kita lain pun lagu tu juga. Pada masa tu dia tanya anak tu nak meyakinkan, nak memuaskan hati dia, kita buka kitab Fathul Mu'in, kitab fiqh Syafi'i, dia kata lagu tu juga. Jadi makna tak jatuh, tak usah urusi lah. Tapi tak usah lah buat lagu tu. Ni Ahmad dan Malik tidak sependapat dengan mereka yang tersebut tadi. Dia kata perlu lafaz yang terai lagu tu kepada niat. Kalau gurau, kalau gurau perlu kepada niat. Kalau gurau, kalau wak lolok, misalnya dia menyanyi, dia tujuk alah ke bini dia gitu, hak tu dia sebagai cakap ajuk saja, ajuk. Satu, atau dah satu cakap ajuk. Yang keduanya dia tidak niat. Dia tidak niat. Macam burung tiung ucapkan begitu saja. Jadi tak jadi. Inilah pendapat sekumpulan ulama yang lain. Yang dia sebut sini Ja'far As-Sadiq, Muhammad Al-Baqir dan lain-lain berpendapat begitu. Sebab apa? Sebab mereka pegang dengan ayat Quran. Imam Ahmad, Imam Malik, wa in azamu talaqa, kalau mereka berazam nak talak, mana dia kena ada azam, sungguh-sungguh, sedar sungguh. Bukan dalam keadaan tak khabar gitu, ajuk-ajuk saja. Bukan dalam keadaan gitu. Azam ni mana tekad, sungguh-sungguh nak. Tu baru jadi. Dia pegang dengan hak tu. Dia pegang dengan hak tu. Jadi ini menunjukkan mengambil kira azam itu, tekad dan kesungguhan hati itu. Wal hazil la azma minhu
Ya, orang yang bergurau ni, buat lolok ni, dia tak ada azan, tak ada. Tapi benda ni tak boleh buat main-main dah, tu lah. Cuma ada pendapat tu ada. Cuma tu buat main-main, buat sahih tak boleh. Benda besar. Gurau-gurau benda lagu ni tak boleh. Supaya buat gurau dengan acu-acu senjata lah, acu-acu senjata. Alah kau orang, tak boleh. Salah terpetik lah, mati. Dia tak boleh gurau lah benda-benda lagu ni. Jadi itulah adanya 2-3 bab kita baca malam ni. Lepas tu baqiyati naskhil muraja'ah, sekat itulah. Wallahu a'lam. Akhirul da'wana. Subhanakallahumma